then you'll be great with the area. That's the space inside. For a rectangle, it's length and width are multiplied. And perimeter, the distance around the shape, just add the sides together and then you'll be great. Yeah, here I am on Mars, trying to find out the size of my backyard. Well, it's a rectangle, right? So what if we cut it into squares of the same size that are 1 unit long by 1 unit wide? These are called square units. Add them all up, surprise! You got 72 square units, or feet, cause that's the unit we're using. But who has time to count squares? Length times width is the quickest way to get there. Yeah, that's how you find the area. A nice little formula that'll take care of you. And I need to hurry cause my dog is starving. Let's find the area so I can feed Marvin. My yard is 9 feet long by 8 feet wide. I get the area when I multiply each side. And 9 times 8 is 72. But here's another way for you to think it through. Basically, you take the rows and figure how many square units fit inside of those. Yo, my backyard is wide, 8 feet. So that's 8 rows with 9 square units in each. So multiply the 8 rows by the 9 square units, you get 72. Yup, you knew it. The area, that's the space inside. For a rectangle, its length and width are multiplied. And perimeter, the distance around a shape, just add the sides together and then you'll be great with the area. That's the space inside. For a rectangle, its length and width are multiplied. And perimeter, the distance around a shape, just add the sides together and then you'll be great. Now I've got my area for my yard on Mars, and there's plenty of room for Marvin to live large. But now I need a fence, cause I heard the animals on Mars could be intense. So I'll need a perimeter, the distance around my whole yard. How do you get it? You just add up the length of the sides. 9 plus 8 plus 8 plus 9's a perimeter of 34 feet. And oh yeah, that's regular units and not units squared. So let's take a look from another angle. To get the perimeter of a square or rectangle, you add 2 widths plus 2 lengths. Here's a formula, don't forget to say thanks. 2 times length plus 2 times width to get a square or rectangle perimeter quick. So let's try it with my Martian backyard. Come on, get ready, y'all. It's not that hard. 2 times the length of 9 is 18. And 2 times the width of 8 is 16. And 16 plus 18 is 34. Now if I could stop Marvin from making a dirty floor. Come on, Marvin. Seriously. Okay, murid-murid, saya akan tanya sedikit apa perbezaan tentang perbezaan perimeter dan luas? Siapa tahu? Murid-murid. Siapa tahu apa perbezaan perimeter dan luas? Murid. Okay, perimeter kita kira di luar sahaja. Contohnya nak bina pagar, jadi kita cari perimeter. Sini, dia nak cari pagar untuk garden dia, jadi dia guna perimeter. Tapi kalau kita nak tahu berapa besar di dalamnya, kita guna luas, itu area. Jadi ini perbezaan ni lah, perimeter kita tambah, luas kita darab. Okay. Okay, so jadi hari ini kita akan fokus kepada luas bentuk. Jadi yang pertama, yang ni bentuk apa? Segitiga. Ya, yang ni lah segitiga. Jadi kita akan pergi ke segitiga terlebih dahulu. Sebelum itu,
Okay, kita akan fokus kepada segitiga. Okay, segitiga. Segitiga ialah satu poligon yang mempunyai 3 sisi. Satu, satu, dua, 3 sisi. Lepas tu, rumus untuk luas segitiga adalah 1/2 darab A. A ialah ketinggian sini. Darab B. Ini murid-murid dah tahu sebab sebelum cuti rakan kamu dah buat satu pembentangan tentang rumus luas segitiga. Jadi rumus dia ialah 1/2 darab A darab B. Darab A ialah ketinggian, B ialah yang di tepi sini, di bawah, panjang tapak. Okey, contoh penyelesaian. Jadi murid-murid, apa luas untuk segitiga ini? Siapa tahu apa jawapan untuk luas segitiga ini? Du 24. Macam mana kamu dapat 24? Ashwin? 6 darab 4. Okey. Tengok sini, kita aplikasikan formula di dalamnya. Tengok. A di sini. Jadi 4 ialah A. B di bawah sini, jadi 6 ialah B. Jadi kita buat 1/2 darab A darab B. Itu 1/2 darab 4 darab 6. Ashwin hampir betul, tapi tak bahagi 2. Sebab ini adalah formula untuk rumus untuk luas segitiga. 1/2 darab A darab B. Itu 1/2 darab 4 darab 6. Kita akan dapat 12 cm kuasa 2 persegi. Okey. Setakat ini ada apa-apa soalan? Teacher, can you repeat why there's kuasa 2 there? Okay, sure. Okay, kenapa dia ada kuasa 2? Sebab tengok sini. Sini cm. Kita tengok unit dia. cm 4 cm darab 6 cm. 1/2. Jadi yang pertama kita darab grup kumpulan yang sama dulu. Kita darab nombor dulu. So 1/2 darab 4 kita dapat 2. 2 darab 6 kita dapat 12. Okey. Semua nombor kita dah buat. Sekarang yang unit dia. Jadi cm darab dengan cm, kita akan dapat cm kuasa 2. Contoh, kita bagi satu contoh. Kalau kita guna nombor lah. Contoh kita guna nombor. So, kita guna 3. 3 tambah 3, kita akan dapat 6. Tapi 3 darab 3, kita akan dapat 9. Sama juga dengan 3 kuasa 2, menjadi 9. Jadi kamu tengok di sini 3 darab 3 kita tukar kepada cm. cm darab dengan cm akan jadi cm kuasa 2. Kat sini cm square, cm kuasa 2 sama dengan cm kuasa 2. Jadi kalau kita darab, dia akan menjadi persegi, itu kuasa 2. Adakah dia menjawab? Kamu faham tak apa yang cikgu terangkan yang ni? Faham. Kalau kita darab untuk luas, parameter kita letak cm sahaja sebab kita tambah saja. Kalau tambah kita tak perlu letak kuasa 2. Sekiranya kita darab, kita kena letak kuasa 2. Okey. Soalan cikgu seterusnya, yang ni cikgu nak tanya. Kalau cm darab cm darab dengan cm, kita akan dapat apa? Adakah dia cm kuasa 2?
cm kuasa 3. Yes, betul. cm kuasa 3. Sebab kita darab dia 3 kali. Boleh? Yes, betul Dashan. cm kuasa 3. Okey. Jadi untuk unit amat penting sebab unit menentukan apa yang kita buat. Contohnya cikgu di sini letak 12 cm sahaja. Dan cikgu mungkin akan ingat, oh yang ni kamu buat perimeter. So, jadi salah jawapan anda. Okey. Jawapan betul ialah cm kuasa 2 untuk luas. Okey, seterusnya segi 4. Segi 4 dia ada banyak jenis. Yang pertama ialah ini segi 4 apa? Siapa tahu ini segi 4 apa? Segi 4 tepat. Yes, betul. Segi 4 tepat. Yang warna orange di sini Segi 4 sama. sama, okey. Yang akhir sekali ini ialah Segi 4 selari. ya, betul. Segi 4 selari. Jadi untuk segi 4 selari, Alia, nanti kamu boleh buat pembentangan nanti. Adakah kamu sedia untuk buat pembentangan? Alia Syazwani? Okay, tak apa, kita teruskan dulu. Okey, segi 4. Dia adalah poligon yang mempunyai berapa sisi? Ya betul, Dashan, 4 sisi. Jadi rumus luas bagi segi 4 ialah apa murid? Siapa masih ingat? Cuba wakilkan dengan A dan B di sini. Apa rumus luas segi 4? Sebelum cuti, rakan kamu dah terangkan rumus luas segi 4. Jadi cikgu nak kamu imbas balik apa yang rakan kamu telah terangkan untuk rumus luas segi 4. Siapa masih ingat? Okay, rumus luas segi 4 ialah A darab B. Dua tepi ni darab. Tadi video dah kata juga A darab B. Panjang darab lebar, tinggi. Okay, panjang darab dengan tinggi. Jadi ini ialah rumus untuk luas segi 4. Okay, contoh penyelesaian. Mari kita cuba buat. Jadi, apa luas untuk segi 4 sama? Merujuk kepada slide PowerPoint di sini. Yes, betul. 16 cm kuasa 2. Ini amat penting. Kuasa 2 ini kalau kita nak letak simbol di komputer, kita letak di macam ni. cm kuasa 2. Cikgu dah letak di chat. Kalau kita menggunakan typing, simbol ini merupakan simbol kuasa apa? Contohnya ini cm kuasa 2. Jadi untuk jawapan ini ialah 16 cm kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya. Untuk segi 4 tepat ini, apa luas dia?
Okey, murid, siapa tahu apa luas untuk segi empat tepat ini? Okey, Dashan kata 40 cm kuasa 2. Karishna 48, Yasmini 48. Okey, cikgu nak tanya. Kenapa dapat 40 Dashan? Macam mana kamu dapat 40? Bagaimana kamu dapat 40 cm kuasa 2? Oh, okey, kenapa kamu dapat 48? Okay. Dashan, Karishna dan Yasmini? Ya, betul. Ya, betul. 8 darab 6. Kat sini A darab B ialah 48 cm kuasa 2. Betul. Sedangkan untuk segi 3 dan segi 4 luas dia. Jadi untuk membuat soalan susah kita kena tahu yang ini sahaja. Kita kena pandai mengira luas, lepas tu kita tak boleh buat. Okey, seterusnya pembentangan daripada rakan anda. Segi 4 selari. Alia, Saswani, kamu dah sedia? Masih ingat ada pembentangan? Okay, boleh. Cikgu bagi kamu masa sehari nanti. Jadi cikgu skip bahagian ini sekejap. Okay. Esok kamu buat pembentangan, okay? Okay, bentuk seterusnya adalah trapezium. Jadi, cikgu nak tanya murid sekali, apa sifat geometri untuk trapezium yang kamu telah belajar? Masih ingat? Apa sifat geometri untuk trapezium? Kenapa bentuk ini adalah trapezium? Yes, satu pasangan sisi bertentangan. Kurang tepat. Ada lagi? Kamu boleh buka buku teks untuk tengok. Apa sifat sudut geometri untuk trapezium? Ya, satu pasangan sisi bertentangan yang selari, betul. Jadi inilah bentuk trapezium. Jadi ia adalah satu poligon yang berempat sisi dan sepasang garis selari. Di mana? Di mana? Pasang garis selarinya? Adakah di tepi, kiri, kanan ataupun atas dan bawah? Di mana pasangan sisi yang selari? Kiri. Betul ke dia kiri dan kanan? Yes, dia adalah atas dan bawah. Di sini adalah selari. Okey, jadi rumus luas untuk trapezium ialah 1/2
Darab. Darab A tambah dengan B. Darab dengan ketinggian sini. Okey, murid, ingat rumus luas untuk trapezium ialah 1/2 darab A tambah B. 1/2 darab atas tambah bawah darab dengan tinggi, ketinggiannya. Ketinggian kita tidak nampak. Jangan tengok di sini, di tepi sini. Tapi kita tengok di sini. Yang garis titik ini. Jadi inilah ketinggian untuk trapezium. Kita jangan tengok ketinggian di tepi. Kita tengok ketinggian secara menegak, bukan slanting. Okey. Murid, ikut apa yang cikgu cakap. Rumus luas trapezium ialah 1/2 darab atas tambah bawah darab dengan ketinggiannya. Jadi, kita mesti ingat seperti ini. 1/2 darab atas tambah bawah darab ketinggian dia. Okey, jadi inilah rumus luas trapezium. Jadi, mari kita cuba buat penyelesaian dia. Jadi, siapa boleh beritahu cikgu apa rumus, apa luas untuk trapezium ini yang di bawah? Murid, apa luas untuk trapezium bentuk ini? 32 cm kuasa 2. Okey, mari kita cek jawapan. Yap, yang ni ialah salah. Cikgu tersalah tulis. Okey, macam mana kita dapat 32? Siapa boleh beritahu cikgu? Dashan atau Kak Kawishna? Macam mana kamu dapat 32 cm? Kenapa kamu kuasa 3? Okey, sekarang sini. Kenapa dia cm kuasa 2? Bukan kuasa 3. Kenapa dia? Sebab dia ada 3 cm di sini. Tengok sini. Mari kita cuba buat dulu. 1/2 darab dengan 8. Kita dapat 4 cm. Okey. So, yang ni 3 cm tambah 5 cm. Kita akan dapat 8 cm. Dan tengok sini. Sini cm darab cm. Jadi akan dapat 32 cm kuasa 2. Dia bukan cm kuasa 3. Sebab di sini ialah tambah. Jadi kalau tambah, dia akan menjadi cm kuasa 1 saja. Jadi cm darab dengan cm, kita akan dapat cm kuasa 2. Okey, boleh faham murid-murid? Murid-murid, setakat ini boleh faham? Seterusnya kita akan pergi ke lelayang. Jadi, yang ni adalah lelayang. Okey,
Ini adalah poligon lelayang. Jadi dia mempunyai 4 sisi dan jadi dua pasang sisi bersebelahan adalah sama. Yang ni cikgu bagi ambil satu sifat geometri sahaja. Sebab yang ni ada dua pasang sisi bersebelahan, dia telah menggambarkan poligon ini adalah lelayang. Okey, cikgu nak tanya murid. Apakah rumus untuk lelayang? Murid yang dapat menjawab cikgu akan tambah 5 markah untuk skor dia. Masih ingat kita masih ada pertandingan akan habis dalam masa 2 minggu. Jadi, murid, siapa boleh beritahu cikgu apa rumus untuk lelayang? Nanti kalau boleh jawab, siapa cepat dia dapat boleh jawab, cikgu akan tambah 5 markah untuk murid yang menjawab. 5 markah ini banyak. Boleh buka buku teks ataupun pergi Google. Apakah rumus untuk lelayang? Murid-murid. Okey, nampaknya murid tak nak jawab ataupun murid tengah cari. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit untuk murid cari. Hi Rutran. No, I can't hear you. It's your mic problem. If you're not having a problem, you can type in the chat. Teacher, can I try? Yeah, sure. 1/2 darab A darab B. Okay, A di mana? A di atas. Apa itu A? Apa itu B? Okay, ini senang sikit. Perpenjuru. Perpenjuru. Ya, boleh juga. Okay, kita tunjuk di sini. Okay, betul kata Kavishna. Tadi cikgu tambah 5 markah untuk dia. Okay, rumus luas lelayang ialah 1/2 darab A darab B. Jadi kita darab A dan B dulu. Lepas tu kita darab 1/2. Jadi A di sini ialah perpenjuru, sebenarnya ialah perpenjuru di sini. Dan B ialah perpenjuru di sini. Jadi kita boleh tengok di sini A ialah panjangnya dan B ialah ketinggiannya. Okey, jadi rumus luas lelayang ialah 1/2 darab A darab B. Jadi ini ialah rumus luas untuk lelayang.
contoh penyelesaiannya. Okey, siapa boleh cuba buat? Rutra, I think I can hear you a bit just now. Okay. No, it's okay. Jadi apa itu luas untuk layang ini yang di bawah? Murid boleh cuba buat, lepas tu beritahu cikgu. No worries, it's okay. Ya, 45 cm kuasa 2. Yang ni salah, cikgu lupa tukar. Okay, jadi dia lah 1/2 1/2 darab dengan A lah 9 darab dengan 10. Unit kita kena letak cm. Jadi di sini kita boleh tengok 2 di sini kita potong 5 cm. Jadi 9 darab dengan 5 akan jadi 45 cm kuasa 2. Okey. Betul kata Yasmin dan Dashan. Jadi ini adalah contoh-contoh luas untuk bentuk. Senang kan? Yang mana lebih susah? Perimeter atau luas? Murid. Yang mana kamu rasa lebih susah? Perimeter ke atau luas? Okay, tak apa. Seterusnya, mari kita main satu game. Kita akan guna booklet. Okay, cikgu nak tanya kepada murid. Kamu pernah main booklet tak? Tak pernah. Siapa pernah main di sini? Semua tak pernah. Hari tu cikgu guna yang racing. Sekarang cikgu nak pilih yang lain. Jadi rasanya kamu nak main game apa? Dia ada 8 game. Pertama 12. 10. Crypto Hack, Gold Quest, Tower Defense, Cafe, Factory, Battle Royale, Racing, Crazy Kingdom, Tower of Doom dan Classic. Jadi murid-murid, kamu nak pilih apa? Battle Royale. Boleh? Semua setuju? Okay, yang ni ialah players face each other in 1v1 or team versus team. Try to keep that energy up until one only remain. Yang ni maksudnya kamu lawan dengan kawan kamu dan tengok siapa yang boleh tahan lebih lama. Team versus team. Okay, boleh? Tapi kalau nak team kan, dia kena banyak orang join. Okay, boleh murid? Cikgu harap semua akan join.
cikgu hantar di sini. Dan di grup WhatsApp. Okay, murid boleh join sekarang. Bagi masa 5 minit untuk mulai join. Tim ni dia perlu sekurang-kurangnya 12 murid. Ya, Rushun? Okay, game ID ialah 265 195. Ada 19 orang. Tak, 20 orang. Yang lain sila join. Bagi game ni nampak best sikit. Sementara tunggu rakan anda, saya nak tanya, cuti seminggu ni kamu semua buat apa? Adakah kamu pergi jalan-jalan, main game? Nampaknya semua belum join lagi. Kita bagi seminit. Kalau seminit tak cukup 12 orang, kita akan tukar game. Sebab game ini dia perlukan 12 orang sekurang-kurangnya untuk tim. Cikgu dah main game ini dengan satu usaha. Dan mereka kata game cafe ni dia best sikit. So kalau tak cukup orang, kita akan tukar ke game cafe. Okay, nampaknya tak cukup orang. Cikgu akan tukar game sekarang. Boleh tutup nanti cikgu send ID balik. Di sini. Ini ialah game ni kamu perlu serve customer food. Jadi kamu kena tentang kamu ada satu restoran, kamu kena bagi makanan kepada customer. Jadi untuk dapatkan makanan kamu kena jawab soalan. Cikgu letak 5 minit. 7 5 minit. Okay. Tulisan di sini.
kita boleh cakap sama sendiri, lepas tu bina satu teamwork antara satu sama sendiri. Mobile Legend cikgu dulu main tapi sekarang dah tak. Oh, banyak ML COD. Okay, masa ada 9 minit lagi untuk join. Mobile Legend. Dah sekolah dulu ada pertandingan Mobile Legend. Mungkin kamu boleh join tahun depan atau 2 tahun depan nanti. Oh, COD. COD main komputer ataupun oh. Ya, masa kita cikgu akan bagi ID cikgu. Okay, sekarang dah master, cikgu akan mulakan game ini. Okay, mula sedia. Mula dalam masa 5, 4, 3, 2, 1, go.
rasa masih tinggal 20 saat. Okay, masa dah habis. Tempat ketiga Arisha, kedua Taufik, nama Arisha. Tanya kepada kamu semua, boleh balik ke Google Meet dulu. Okay. Apa kamu main game tu best tak? Ada apa-apa komen tak tentang game tersebut? Dan soalan boleh buat tak? Senang kan? Cikgu mungkin nanti tentang masalah luas, cikgu akan tukar kepada soalan yang susah sikit. Okay, kita akan terus guna ini, booklet ni. Lepas tu kita akan cuba game mode yang lain-lain. Okay, untuk hari ini kita telah belajar tentang apa murid? Luas. Yes, kita telah belajar tentang luas, pelbagai bentuk kecuali segi 4 selari. Kita tunggu pembentangan rakan kamu esok. Okay, jadi semua luas ada rumus dia yang berbeza. Jadi kita mesti ingat segitiga adalah 1/2 darab panjang darab tinggi. Lepas tu segi 4 ialah panjang darab tinggi sahaja. Lepas tu trapezium 1/2 tambah atas tambah 1/2 darab atas tambah bawah darab ketinggian. Dan akhir sekali adalah lelayang. Jadi itu 1/2 darab panjang darab tinggi. Jadi semua ini kita mesti ingat untuk membuat soalan yang seterusnya, masalah yang berkaitan dengan luas. Okey, itu saja daripada saya. Murid jangan pergi dulu. Cikgu kamu dah sampai di sini. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan tak sebelum cikgu tutup? Alright, ada apa-apa soalan tentang luas ataupun perimeter? Okay, nampaknya tak ada masalah. Tak ada. Okay, itu saja daripada cikgu. Kita jumpa esok. Bye bye and thank you.